Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa. Dan mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa ini berasaskan kepada nazam, yakni susunan yang teratur dan tertib, dan ia berdasarkan kepada pemilihan kalimah, dan seterusnya diikuti dengan binaan ayat ataupun jumlah Quraniyah. Jadi yang kita nak bicara pada hari ini adalah binaan ayat, surat 31. Kemujizatan Al-Quran sangat jelas nyata dalam binaan ayat. Ini dapat diperhatikan dalam beberapa aspek. Pertama, penyesuaian dan konsisten antara setiap kalimahnya, iaitu kalimah yang berbaris hidup dan mati datang beriringan dalam susunan indah yang menenangkan pendengaran, menghasilkan suara yang merdu dan sebutannya yang mudah dan lancar. Ini juga dipanggil sebagai iqa', mana lantunan suara ataupun pengucapan. Mana orang yang membaca Al-Quran tu dia menyebut satu persatu ayat yang kalimah itu satu persatu dan bersesuaian dengan ayat. Sebagai contoh, bacalah ayat daripada surah Al-Qamar ini. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur. Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, ini cerita Nabi Nuh AS. Jadi oleh kerana penentangan yang berterusan oleh kaum dia, walaupun dia berdakwah siang dan malam sehingga tempoh 950 tahun, maka Nabi Nuh mengangkat tangan berdoa merayu kepada Allah SWT dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar, maknanya aku tidak lagi mampu untuk memujuk mereka meninggalkan syirik. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Jadi dia minta, ya Allah Ta'ala, fantasir, berilah pertolongan kepada aku, yakni alal qaumil kafirin, mengalahkan orang-orang kafir, umat dia. Maka Allah Ta'ala terima doa dia. Maka Allah Ta'ala kata, fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah. Wa fajjarna al-arda uyuna, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Mana di mana sahaja, di sana sini, maka keluar air. Lalu bertemulah air, faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir, maka bertemulah air, yakni air hujan dari langit dan air mata air dari bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan, maknanya untuk terjadinya azab, banjir dan taufan yang menimpa kaum Nabi Nuh. Mana telah ditetapkan hukuman ke atas orang yang engkar itu bila mana bertemulah air daripada bumi dan air yang turun dari langit. Wa hamalna wa 'ala dhati alwahin wa dusur, dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta dengan pengikutnya itu di atas bahtera yang dibina daripada keping-keping papan dan paku. Jadi kalau kita tengok kalimah-kalimah yang membentuk ayat-ayat ini, jadi dia terdapat kesesuaian dalam setiap kalimah. Dan perhatikan juga bagaimana baris hidup, baris mati dan huruf mat datang beringat dengan secara harmoni.
Jadi kalau kita tengok tu dari segi panjang pendek ada bagi harta, bagi hidup. Fada'a rabbah, semua tu bagi harta. Fafatahna, bagi harta. Cuma dia ada diiringi dengan bagi matilah. Fafatahna Abu Abbas sama wa fajjanal arda uyuna. Jadi banyak di situ adalah baris harta. Faltaqal ma wa hamalna. Jadi mari tu dengan teratur molek dia kalimah yang akhir tu, ataupun dalam syair dia kata qawafi dia, qafiyah dia, bahagia apa, ritma dia, fantasir, munhamir, qad qudir wa dusur. Jadi dia mari dengan teratur, dengan apa, macam ada kejutan. Jadi kalau kita wakaf tu, satu persatu kita wakaf, dia akan terasa lah. Jadi lihatlah pula bagaimana pembentukan kalimah dari yang bersifat rakhawah dan syiddah. Mana kalimah yang dibaca dengan lembut dan syiddah, ada menekan, serta kalimah mahmusah. Kalimah mahmusah ni dia macam ada hembusan tu, macam huruf sin. Dan kalimah majhurah, ada kalimah yang perlu dikeraskan. Jadi sifat-sifat huruf tu dia mari, mana setiap kalimah tu dia mempunyai sifat-sifat huruf yang tersendiri. Maka bila seorang tu baca dengan tenang, baca dengan tajwid apa semua tu, maka dia akan menghasilkan satu nada, satu alunan yang merdu, yang mempesonakan. Manakala ayat-ayat manusia biasa, dia tidak akan dapat menghasilkan seperti mana Allah Ta'ala telah susun kalimah-kalimah ni membentuk beberapa ayat. Jadi bukan setakat satu ayat saja, tetapi beberapa ayat. Jadi keindahan yang terhasil itu seolah-olah ia tertuar dalam acuan dengan qadar yang telah ditetapkan. Maknanya betul-betul menepati halwa telinga, menghasilkan halawah, kemanisan kepada pembaca yang membaca dan kepada pendengar yang mendengar. Jadi kalau biasanya kalam manusia ni, dia kalau kata syair ataupun qasidah tu, dia kena ikutlah dia punya bahar dia, dia punya qawafi dia tu kena timbang molek, mauzun, dia kena timbang molek dengan bahar-bahar, bahar tawi ke, bahar basit ke. Tapi Quran itu dia tidak tingkat dengan bahar itu, dengan qawafi itu. Tapi kalau orang tu nak timbang, nak ukur dengan bahar, ataupun tak payah pakai bahar pun, tetapi dia menghasilkan kemerduan. Sebab penting kepada, kalau kata qasidah syair tu, untuk memberi penilaian satu syair tu hebat, qasidah tu merdu didengar, maka penyair itu dia kena fikir dulu, dia kena susun, pilih kalimah, nak letak macam mana supaya bertepatan dengan bahar dia menjadikan sebagai acuan dia, kerangka dia. Jadi kalau lari daripada kerangka, maka dia akan larilah. Jadi kalau irama juga dikata sumbang, tidak kena molek susunan kalimah dengan kalimah. Jadi kalau kita baca di sini, semuanya itu dalam keadaan begitu kukuh, harmoni. Jadi seolah-olah bertepatan dengan kalam manusia yang mengikut bahar-bahar, yang diletak ke atas auzan, timbangan-timbangan. Jadi kalamullah ni dia kalam yang mauzun, ya seolah-olah ditimbang walaupun tidak ditimbang. Tapi kalau kalam manusia syair itu dia kena timbang dahulu. Pemilihan kalimah kena ada rentak dia. Orang Arab dia adalah dia rentak tu na ataupun dalam bahar dia kata apa, na'am la la na'am. Jadi dia ada bahar ikut rentak dia. Walaupun susunan Al-Quran tidak ditetapkan oleh timbangan syair, auzan dia, maknanya dengan bahar dia, dan tidak terikat dengan ritma
saja. Mana qawafi dia tu tidak seperti mana yang menjadi asas kepada qasidah, anda tetap merasakan alunan ritma yang seimbang dari urutan kata-katanya. Sehingga pertemuan mereka bersama-sama, pada pertemuan bukan mereka tu ia tu, maknanya kalimah-kalimah itu membentuk melodi yang merdu jika dibaca dengan betul. Kalau dia baca kereta api tak jadi juga, dia kena baca dengan tajwid tu. Teratur molek. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah SWT cerita benda yang benar. Jadi dari segi benda ayat ni teratur pemilihan kalimah-kalimah, dan dalam masa yang sama tidak terabai makna yang benar, makna yang tepat. Jadi biasanya manusia ni, dia nak menghasilkan satu qasidah satu saja. Kalau dia mementingkan dari segi alunan dia, ritma dia, timbangan dia, kadang-kadang dia terhad dalam menceritakan apa maksud dia. Jadi mungkin pada ritma tu begitu sempurna, tetapi pada makna mungkin makna tu mengarut khayalan ataupun makna tu tidak memberi makna yang baik, memuja Arab, memuja wanita, mengejek bangsa lain. Itu semua biasa didapati dalam syair-syair Arab. Jadi nak cari makna tu makna adab dalam keadaan teratur molek, lekat dengan satu qasidah, agak payah. Dia berbeza dengan cara Allah SWT menyusun kalam dia ni. Kedua-dua tu dia akan tepat. Maknanya alunan yang merdu bersama dengan makna yang benar. Jadi Allah SWT cerita di sini suasana seolah-olah satu bentuk kesedihan, sesalan yang dialami oleh Nabi Nuh AS, kekecewaan dia tu kerana umat dia ni telah engkar. Dan Allah SWT menyatakan di sini cara kedatangan azab. Kita boleh tengok cara kedatangan azab. Dan ada juga satu, dia panggil i'jaz imba'i, kemujizatan dari sudut pemberitahuan kisah yang lalu. Ada di sini Allah SWT nak memberitahu kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh tu, yang mana Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadanya itu pembuatan kapal. Ada isyarat di sini pembinaan kapal tadi dengan papan. Dengan papan. Tidak kata tebuk, balok. Mana disusun papan. Dan dipaku guna dusur. Al-wahim wa dusur. Jadi pada waktu itu sudah ada dah, ataupun Allah Ta'ala memberi ilmu kepada Nabi Nuh cara pembuatan kapal itu. Jadi makna yang tepat, makna yang begitu mempunyai nilai sejarah di samping melodi ataupun alunan yang merdu itu. Jadi oleh kerana surah ni dengan begitu, dia kat surah Qamar ni dia surah yang bersifat memberi inzar, amaran kepada kafir Quraisy yang engkar, dan diceritakan kepada orang Mekah ni satu persatu umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah SWT. Ada cerita Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut bersama dengan Fir'aun. Jadi semua kisah-kisah tadi sudah cukup untuk diambil pelajaran, dipelajari oleh orang yang membaca surah ni. Jadi kita baca surah ni dengan ada rentak dia tu daripada iqtarabatis sa'atu wa syaqqatil qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Jadi itu, mari tu ayat surah tu mari mula-mula dengan mengejut. Mari dengan begitu mengejut. Tetapi dalam keadaan mengejut tu ada makna kekerasan, tetapi tetap ada keindahan pada cara kita membaca dia. Jadi bila baca tu menghasilkan satu melodi yang begitu merdu, dan mungkin salah satu kesan yang paling menonjol dari fenomena ini adalah
menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah. Berbanding menghafal semua jenis prosa, semua jenis lagu, sajak, syair, qasidah. Ini kerana ia ditentukan oleh timbangan dan iramanya yang tersendiri. Jadi Al-Quran itu dia tidak kalam. Ia disusun mengikut wazan-wazan, tetapi dia tetaplah kalam yang mauzun. Jadi ada timbangan, ada rimanya. Maknanya kalau seorang itu baca, penghujung dia tu tak tubik seperti ni. Macam kita menghafal surah An-Nisa, dia kena ada apa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dia kena ada lagu tu. Kalau sudah tu wallahu bima ta'maluna basir, tu bukan daripada surah apa? Surah An-Nisa. Kalau orang itu baca surah Ali Imran, dia pergi baca sudah dengan wa kana Allahu ghafurur rahima, tu dia boleh tahu dah, dia boleh ingat ni bukan daripada surah Ali Imran. Sebab surah Ali Imran ni dia tidak dia tidak berakhir sebegitu. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, di mana setiap surah itu, ayat-ayat yang membentuk surah itu dengan rima dia, dengan susunan dia yang begitu teratur, akan memudahkan untuk dia menghafal dan menyedarkan pembaca tentang kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pembaca apabila dia membacanya dengan hati tanpa melihat pada mushaf. Jadi orang yang memulai Quran, menghafal Quran itu dia akan terasa setidak-tidaknya dia teragak-agak nak baca, sebab dia rasa macam lari daripada alunan kemerduan yang dia baca sebelum pada ni. Jadi sesungguhnya ia benar-benar wahyu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Itu dari contoh dia punya keindahan susunan ayat-ayat di dalam surah Al-Qamar ini. Dan surah lain pun kalau kita tengok macam surah Qaf, dia pun ada unsur yang sama juga. Surah Qaf, Al-Haqqah, terutamanya surah-surah Mekah ni, dia ada ritma dia ada keindahannya yang tersendiri. Kemudian aspek balaghah ataupun aspek kemujizatan bagi binaan ayat Al-Quran ini yang kedua, itu memberikan pengertian dengan ungkapan yang ringkas tetapi padat dan tepat. Mana ijaz, ringkas tetapi padat, banyak isi. Iaitu pengertian maknanya dapat ditunjukkan dengan frasa ringkas. Mana hanya berapa kalimah sahaja Allah Ta'ala firmankan bagi satu ayat tadi, tetapi tetap mempunyai makna yang paling luas. Mana kalau kita nak hurai atas satu ayat ni, banyak, paling luas, lengkap dan bersepadu. Mana mari dengan kukuh, tidak kata berlaku kejanggalan ataupun tidak ada kena-mengena antara satu sama lain. Dia terikat, dia tersusun rapi. Meskipun ayat itu sangat ringkas dan terdiri daripada beberapa kalimah, namun ia tidak menjejaskan pemahaman. Contohnya, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Ini cerita Allah Ta'ala memberitahu kepada Adam, dan dalam masa yang sama kepada Hawa lah, isteri dia. Mana kenikmatan ataupun kemudahan yang disediakan oleh Allah SWT ketika mereka berdua berada di dalam syurga. Jadi ayat ni ayat satu pemberitahuan kepada Allah SWT kelebihan syurga, keindahan ataupun kenikmatan yang disediakan dalam syurga untuk mereka berdua. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga dan tidak akan bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari. Jadi ayat ni ringkas, boleh diistinbat dengan beberapa perkara. Antaranya, ayat ini merangkumkan apa yang diperlukan oleh manusia dari segi keperluan dia tu. Walaupun kita belajar ekonomi tu, Maslow dah,
Abraham Maslow, dia punya teori keperluan manusia dalam kehidupan dia. Itu teori baru je, tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak disebutkan daripada awal lagi. Mana benda ni difahami oleh Nabi Adam AS bila dia duduk dalam syurga, mana benda ni diberitahu kepada dia benda yang diperlukan. Makanan, pakaian, dah. Kemudian air dan juga tempat untuk berteduh. Iaitu makanan yang dapat menjaga daripada kelaparan, minuman yang menghilangkan kehausan, pakaian yang menutupi aurat dan tempat tinggal yang teduh dari terkena kepanasan matahari. Mana hal ni yang diperlukan oleh manusia. Walaupun ni manusia tu dia buat rumah, dia duduk dah dalam rumah tadi dah. Ada dah rumah. Tapi panas matahari tu betul-betul membakar rumah dia. Jadi tak teduh juga. Panas juga. Maka terpaksalah manusia dia tanam pokok. Ataupun rumah dia tu dia buat awning. Supaya tidak terkena panas walaupun dia duduk dalam rumah dia tetapi masih lagi terkena cahaya matahari. Maka sebab itulah dia akan pasal macam-macam lah alat-alat untuk menjaga diri dia tu daripada panas matahari. Jadi ayat ni yang pertama sekali kita boleh faham menceritakan daruriyat, apa yang diperlukan oleh manusia. Daruriyat. Yang kedua, ayat ini juga apabila ditujukan kepada Adam AS dan tidak kepada isterinya Hawa, maka ia menunjukkan bahawa menjadi kewajipan suami menyediakan nafkah untuk isteri dalam 4 perkara ni. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kamu tu, Allah Ta'ala tidak kata innalakuma, kamu berdua, tidak. Tapi Allah Ta'ala tujukan dia punya khitab ataupun address dia tu, Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Adam sahaja, innalaka alla taju'a fiha. Jadi apakah Adam saja yang tidak lapar, Hawa lapar? Bukan maksud di situ Allah SWT nak cerita pada kita di sini. Mana dua-dua tu tidak lapar. Jadi khitab ini bila Allah Ta'ala kata dengan menunjukkan kepada Adam AS, laka, tidak lakuma. Maknanya ulama fiqh seperti Imam Qurtubi, dia kata ditujukan kepada Adam AS, tidak kepada isterinya. Maknanya kita boleh tarik kesimpulan dari segi bab nafkah, tanggungjawab seorang suami. Jadi kalau kata innalakuma tu, jadi tidak memberi isyarat kepada kita tentang tanggungjawab nafkah. Tapi bila kata innalaka, kamu mendapat, mana terjamin untuk kamu makanan yang mencukupi, tidak lapar. Mana dari segi konteks ketua keluarga ataupun suami yang bertanggungjawab memberi nafkah, mana dia kena memberi jaminan untuk ahli keluarga dia bahawa ahli keluarga dia tu mesti mendapat memperolehi kecukupan dalam bab makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Jadi kalau nak dikatakan apakah benda yang wajib kepada suami memberi nafkah dari konteks mana, iaitu dalam 4 perkara ni lah. Dalam 4 perkara yang ni makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu benda yang diperlukan. Adapun gelemah ke apa semua tu cerita lain tu. Itu tidak daruri. Itu jatuh kepada kelas ke apa? Kelas takmili ataupun tahsini. Jadi dalam perbahasan ilmu maqasid ni, apa yang diperlukan oleh manusia ni dia ada tiga level. 3 level. Hierarki dia, hierarki keperluan manusia ni ada 3, daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, takmili. Jadi daruri itu benda yang menentukan kelangsungan hidup manusia. Kalau tak ada ni mati. Porok peranda kehidupan. Tak ada makanan. Bila orang tu lapar dia boleh membunuh. Ataupun kehidupan itu dia jadi rendah. Kalau kata tak ada makanan, tak ada benda yang nak dapat dimakan. Tak ada kambing, tak ada
itik tak ada ayat, hak adanya biawa. Jadi bila waktu tu rendah jadi kedudukan dia tu sehingga dia terpaksa makan benda-benda yang kotor. Tapi apa boleh buat untuk hidup. Jadi benda-benda ni daruri ni, makna benda keperluan makanan ni kalau tidak ada, itu boleh menyebabkan manusia tu mati. Manusia tu berbunuh-bunuhan antara sama-sama dia, dan ataupun manusia tu terpaksa turun kepada darjat seperti binatang. Sebab benda-benda lagu ni hanya binatang yang makan. Khinzir, rimau makan dia. Jadi dia perlu untuk menyempurnakan tuntutan daruriyat ataupun sesuatu yang menentukan kelangsungan hidup dia, survival kehidupan dia. Peringkat yang kedua dipanggil hajiyah, benda yang untuk memudahkan perjalanan kehidupan dia. Macam contoh kenderaan. Sini tak sebut kenderaan. Sebab kenderaan itu dia jatuh pada tahap hajiyah, keperluan. Jadi kalau dia duduk rumah pun boleh hidup, dia boleh hidup. Tetapi kalau nak mudah, ada kenderaan lah. Jadi level kenderaan itu dia level hajat. Hajat. Dan kita tengok di sini maknanya tidak wajib kepada seorang suami itu menyediakan kenderaan untuk isteri dia. Sebab dia level haji. Tapi kalau apa yang disebut 4 perkara ni, itu adalah level daruriyah. Adapun perhiasan, emas, perak, apa semua tu, itu dari segi takmili, benda aksesori, benda tambahan, benda yang dapat mengindahkan, benda yang lebih kata dapat menambahkan segi kecantikan sekadar. Panggil benda takmili, benda yang mewah lebih daripada apa yang diperlukan. Jadi benda tu tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, menjadikan kehidupan tu indah, comel. Lebih. Kalau kita kata tiap-tiap tahun seorang suami tu belikan untuk isteri dia cincin emas ke, gelang emas ke, kehidupan tu lebih berseri lagi. Tapi benda tu takmili, tidak jadi wajib. Maknanya seorang isteri tu dia tidak boleh kata kepada suami dia, tahun ni tak ada gelang emas buat apa. Tak tiba saat tu sebab benda tu tidak berada pada tahap daruri. Tapi kalau satu hari suami tidak menyediakan makanan, tak balik beras, tak balik ikan, apa yang diperlukan untuk makanan minuman tak balik, itu dikira bersalah dia boleh disoal. Itu level-level keperluan manusia. Jadi Allah SWT menyebut kepada kita di sini benda daruri. Jadi kira-kira ayat ni ayat bab nafkah dalam masa yang sama. Ayat bab maqasid syariah. Jadi walaupun kita baca ayat ni sebagai ayat cerita Nabi Adam, tapi luas dia punya makna dia. Bukan sekadar cerita tetapi banyak kesimpulan yang kita boleh tarik. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sikap memberi kemaafan ataupun terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang jahil yang degil dengan kejahilannya. Jadi ayat ni ringkas, tetapi dia ada 3 perintah. Walaupun ada 3 perintah, tetapi kaedah-kaedah yang boleh diambil, yang boleh ditarik daripada ayat ni sangat banyak. Perkataan asal urf ialah merujuk pada semua amalan yang dianggap soleh dan mulia di mata semua orang yang lurus. Mana orang yang betul fitrah dia, maka benda tu boleh diterima. Urf ni kalau kita belajar usul fiqh dipanggil urf lah. Ada urf. Uruf kita kata bila berkahwin tu bawa hadiah. Bawa hadiah lah. Maknanya pihak lelaki bawa berapa dolar? 7 dolar. Lepas tu pihak perempuan pula balas dengan 9 dolar. Jadi itu benda uruf, diterima.
Sebab apa? Sebab benda yang dibawa tu benda yang perlulah. Seperti kais maya, kasut, bedok ke apa semua tu, benda yang diterima urus pada waktu tu. Jadi benda urus tu makna benda yang baik diterima oleh masyarakat. Jadi benda tu dinilai oleh masyarakat yang betul, lurus, maknanya sejahtera lagi fitrah dia. Kalau kata satu masyarakat tu dia buat uruf dia ataupun adat dia, contoh adat apa, dia biasanya dalam masyarakat yang tidak ada agama ni, macam-macam adat yang pelik mereka buat. Macam-macam lah adat kalau kita nak sebut, boleh tak nak sebut lah, tapi semua tu benda-benda mengaruh, bercanggah dengan fitrah. Jadi apa yang Allah SWT perintah, ambillah maknanya bersikap mudah, bersikap mudah, mudah kira, menerima kemaafan. Maknanya Nabi diarah supaya memahami keadaan umat dia. Jadi ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Dengan dakwah Nabi ni kadang-kadang tindakan tegas mungkin diambil oleh Nabi daripada sahabat. Tapi keadaan itu boleh menyebabkan mereka tu lari, liar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafazzan ghalizal qalbi la faddu min hawli. Kalau tidak dengan sebab sifat rahmat Allah Taala, dan kamu berlembut dengan mereka, tentu mereka ni kalau kamu bertindak, bermuamalat, berusaha dengan mereka tu dengan cara yang keras, kasar, maka semua mereka tak akan lari meninggalkan kamu. Jadi dalam bab ni Nabi kena mengambil kira juga keadaan yang dialami oleh sahabat. Jadi dalam hal ini ia merujuk kepada sesuatu yang diketahui, makna uruf itu adalah sesuatu yang diakui baik dan bermanfaat. Natijahnya Rasulullah SAW mesti bersungguh-sungguh menyuruh mereka ke jalan yang benar sehingga arahan Allah tiba. Maknanya perintah supaya berdakwah kepada orang yang tidak beriman ini hendaklah diteruskan kepada umat dia. Sehinggalah satu masa bila mana mereka tu menentang dengan begitu sengit, tidak lagi mereka tu membuat macam-macam tuduhan kepada Nabi, dan bila mari arahan daripada Allah SWT supaya berhenti berdakwah pada mereka, maka selagi tidak berlaku seperti itu, maka Nabi SAW mestilah berlapang dada dan memaafkan mereka, terima dulu. Tetapi bila mana mereka tu menunjukkan penentangan, tidak lagi berminat, dan Allah Ta'ala telah tutup pintu hati mereka, maka Nabi kena pergi kepada peringkat wa'arid anil jahilin. Mana hendaklah kamu berpaling, jangan hiraukan orang-orang yang jahil itu. Baginda dituntut supaya mengambil sikap berlapang dada dan memaafkan. Khudhil afwa itu. Oleh itu janganlah menuntut kesempurnaan dari mereka dan memaksa mereka mengamalkan akhlak yang sukar dan berat. Biasanya seorang yang nak membaiki masyarakat ni kadang-kadang dia punya keinginan tu begitu kuat. Contoh kalau kita kata seorang itu imam, seorang itu imam ni kalau boleh dia nak baca Quran tu dengan begitu sempurna, baca dengan panjang-panjang, contoh dari semai terawih. Tapi dia kena fikir juga orang lain pun nak terawih juga, tetapi tidaklah dengan bilangan rakaat yang begitu banyak, dengan panjang pula ayat-ayat yang dibaca. Jadi dia kena mengambil kira keadaan orang belakang dia. Lamakan dia pergi jauh, anak buah dia tu ketinggalan 4-5 butun tiap api, dia dapat, maknanya orang yang tak ada nak gambar, nak kejar dia punya ketinggian wawasan dia tu. Jadi dia kena mengambil kira keadaan orang. Jadi kalau dia nak supaya umat dia, pengikut dia ni sama seperti dia, maka itu sesuatu yang tidak akan berlaku. Maka sebab itulah seorang yang muslim, seorang pendakwah tu, seorang imam tu, dia kena mengambil kira keadaan orang yang lemah. Maafkan kesalahan, kelemahan dan kekurangan mereka.
Bagaimanapun baginda dikehendaki bertegas dalam soal akidah dan kepercayaan. Dalam bab ni tak, dalam bab akidah tak boleh. Dalam bab penghayatan, dalam bab amalan boleh bertolak ansur. Dalam bab akidah ni dia tidak boleh ada mudahanah. Mana turut kehendak. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka tu suka kalau kau ni tudhinun. Engkau ni longgar, turut kehendak mereka dalam bab akidah. Orang musyrikin mari minta dengan Nabi, berhentilah mencerca berhala-berhala kita. Dia mau minta kita qasi Tuhan. Hari ni sembah Tuhan tu, hari ni esok sembah Allah, gili. Jadi dalam bab ni Nabi tidak ada mudahanah, bertolak ansur. Bertolak ansur dalam bab akidah dipanggil mudahanah, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dalam bab mudarah ni, mana mujamalah, kita bertolak ansur dalam benda-benda dunia, dalam benda-benda selain daripada akidah. Kalau mudahanah ni, maknanya kita mengorbankan akidah dan prinsip kita. Kita turut kan. Tapi kalau kita turut, kita katalah bila kita pergi tengok kedai Prabu, tak. Jadi kita turut dia. Tu dia tidak panggil mudahanah. Dia tak panggil mudahanah. Itu dia panggil bab mudarah ataupun bermujamalah. Maknanya kita kadang-kadang turunkan ego kita kerana menjaga orang di sekeliling kita. Kita pelonggar sedikit. Tetapi mudahanah ni kita turut, kita mengorbankan akidah prinsip kita ataupun hukum Allah kerana orang lain. Itu tidak dibenarkan. Selain itu, ayat ini juga dapat difahami dengan lebih luas berdasarkan kepada kaedah perintah dengan sesuatu perkara mengandungi larangan melakukan lawannya. Dia panggil al-amru bisyai' an-nahyu an diddih. Perintah dengan satu perkara bererti larangan daripada lawan kepada perintah tadi. Maknanya ambillah kemaafan. Maknanya janganlah engkau bersifat bengis kepada mereka. Wa'mur bil urfi, suruhlah benda yang baik. Maknanya janganlah kamu melarang benda yang baik. Ataupun janganlah kamu menyuruh benda yang jahat. Jadi itu dipanggil al-amru bisyai' an-nahyu an diddih. Perintah dengan sesuatu perkara mengandungi larangan melakukan lawannya. Ini kerana larangan dari melakukan mungkar mengandungi perintah melakukan kebaikan. Mana kalau kata wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, maknanya kita kena mempermudahkan jalan-jalan kepada perkahwinan. Mana kena jangan letak syarat kayangnya lah, syarat puteri gunung ledek. Itu menyebabkan sukar kepada berlakunya perkahwinan. Sedangkan benda tu adalah benda yang dianjurkan oleh syarak. Ada tinggal Ini kerana larangan dari melakukan mungkar mengandungi perintah melakukan kebaikan. Perintah melakukan kebaikan mengandungi larangan daripada melakukan mungkar. Dia ada tinggal Kemudian hanya disebutkan perintah menerima apa yang mudah. Maknanya fuzil afwa, perintah menerima apa yang mudah kerana ia yang paling penting dalam mendakwahkan golongan musyrikin, kerana ia menyeru mereka kepada prinsip kebaikan satu demi satu. Maknanya wa'mur bil urfi itu maknanya kamu suruh mereka tu dengan benda yang ma'ruf kepada mereka. Mereka terima sebagai baik. Macam banyak dalam ayat-ayat Mekah ni anjuran supaya memberi makan kepada orang miskin, menjaga anak yatim. Jadi benda tu sebenarnya ma'ruf kepada mereka. Sebab semua tadi memberi makan kepada fakir miskin, menjaga anak yatim ni dia termasuk dalam bab sifat rahmat, sifat dermawan. Dan sifat dermawan ni memang tertanam menjadi fitrah, terutamanya kepada orang Quraisy. Jadi manusia ni dia ada sifat dermawan, ada sifat marhamah, kasih kepada orang yang dekat dengan mereka.
Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi supaya wa'mur bil urfi, itu makna perintahkan mereka itu dengan benda ma'ruf, dengan benda baik yang mereka terima. Mana benda tu bukanlah benda yang asing daripada mereka. Cuma berlaku penyelewengnya pada golongan-golongan tertentu. Mana kadang-kadang orang itu dia terlampau kaya, dia rasa harta dia tu tidak layak dikongsi, maka dia perlu dibaiki. Macam contoh, dermawan tu ada dalam diri orang kafir Quraisy tu, tapi dia dermawan bersama dengan golongan kaya elit macam dia juga. Jadi kalau saing dia sama-sama kaya, dia belanja. Ya. Tapi kalau fakir miskin tu dia tidak mempedulikan. Jadi walaupun niat dia dengan dia belanja saing dia tu, dia nak wujudkan kemurahan hati dia, dermawan dia, tidak bakhil, tapi tidak kena pada tempat. Sebab apa? Sebab dia mengabaikan orang miskin. Sebab itulah Al-Quran tegur wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mengajukan beri makan kepada orang miskin, sebab mereka lebih suka memberi makan kepada golongan yang kaya, elit seperti mereka juga. Jadi itu satu kepincangan dalam masyarakat. Jadi bila kata wa'mur bil urfi itu, suruhlah dengan benda yang baik ataupun benda yang ma'ruf, maknanya kepada mereka tu ma'ruf itu adalah dermawan, memang mereka tahu. Mereka timur sifat dermawan itu sebagai benda yang baik, maka itu diperintahkan oleh Allah SWT supaya Nabi memerintahkan orang Quraisy, cuma nak betul, nak baiki. Nak baiki apa yang menyeleweng. Kemudian yang ketiga ni, maknanya binaan ayat yang ketiga ni dari segi aspek mukjizat dia tu, itu mengungkapkan makna abstrak dalam rupa yang nyata. Benda yang bersifat maknawi sukar ditanggapi oleh fikiran, maka maka Allah SWT zahirkan dalam bentuk rupa yang nyata. Mana dalam bentuk konkret, mana boleh dirasai, benda yang makul sukar difahami, maka diceritakan dalam bentuk mahsus, benda yang dapat dicapai oleh panca indera. Jadi bila begitu dapat difahami dengan mudah. Ini insya-Allah kita akan sambung esok lah. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana.